Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga Tuan Siap, Tuan Pengurusi, Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selesai kita mengerjakan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik pada hari ini. Ya, yang pertama di awal waktu, yang kedua di tempat yang terbaik di kampung ni, yang ketiga secara berjemaah. Ya, itulah cara yang terbaik, ya, dalam kita melaksanakan ibadah. Jadi alhamdulillah, kita orang yang beruntung hari ni. Tuan-tuan adalah orang yang beruntung, yang dimudahkan oleh Allah. Ya, masa ni ada orang nak datang masjid tapi gagal, tak dapat dengan halangan-halangan yang tak diduga. Ada orang hati dia teringin ke masjid tapi kakinya berat nak melangkah. Macam-macam masa ni. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, ya, digerakkan, diberi kemudahan dan juga diberi kelapangan, mudah. Itu satu nikmat juga. Datang masjid ni satu nikmat ni. Ya. Bukan duduk di rumah baring tu satu nikmat. Tak. Itu nikmat yang tidak yang tidak digunakan dengan manfaat. Imam Ghazali dia kata ya, dalam kitab ni disebut, kita besok, bila kita di akhirat besok, bila kita di padang mahsyar, kita dihisap oleh Allah besok, kita akan dihisap dengan 3 perkara. Ada 3 benda yang kita akan ditanya oleh Allah, yang akan dikira, yang akan dinilai. 3 perkara. Yang pertama, amal kebaikan kita. Buat baik, buat ibadah, buat baik, akhlak baik. Ya. Yang pertama, amal baik kita ni, tengok banyak mana? Banyak ke sikit? Alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan. Yang kedua, amal buruk pula. Tengok dosa kita pula. Yang diperintahkan buat ke tak buat? Tak buat, dosa. Yang dilarang buat ke tak buat? Kalau buat, dosa. Ya? Tengok yang buruk. Tengok buruk ni lagi banyak bertimbunnya. Kan? Baik ada, tapi buruk lagi banyak. Kita baik ini buat berpada. Kita kata buat baik berpada-pada. Pada je buat. Tapi buat jahat, jangan sekali. Berkali-kali. Tak adalah, bukan nak menyalahkan tu, tak. Maknanya kalau di sebalik kita ni, dari segi amalan kita, begitulah. Kita buat baik ni tak banyak, sikit je. Itulah yang kita sebut. Itulah yang kita ungkit balik, yang kita buat baik. Kan? Buat baik tu, itulah kita ungkit. Masjid ni kalau tak ada saya lah yang menyapu ni, kotor masjid ni. Itulah dia ungkit. Padahal menyapu sebulan sekali. Contohlah, kalau betul nasib lah. Ya, contoh je. Buruk bukan main banyak. Celik je mata buruk. Pandang buruk, dengar buruk, cakap pun buruk. Tu. 2. Yang ketiga, Allah akan tengok, Allah akan kira, Allah akan hitung, ialah nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat yang Allah beri itu Allah kira juga. Ke mana guna? Ya? Hari ni berapa kali dah sedut nafas? Sedut udara ni berapa kali hari ni? Yang sedut udara ketika beribadah berapa kali? Yang sedut udara yang bukan buat ibadah, tak apa-apa tu berapa kali? Tu kira. Allah kira balik nikmat.
Ke mana kita bawa nikmat ni? Hari ni sihat, tak sakit, gawat pun tak ada hari ni. Kan? Berapa lama berdiri solat, berapa lama berdiri benda lain. Tu Allah kira segala benda. Sebab tu kalau nak kira nikmat kat dunia ni tak dapat nak kira. Tapi di akhirat Allah kira. Tanya balik. Ya? Akal kita ni cergas, cerdik, bijak. Ke mana guna? Guna untuk bangunkan Islam atau guna untuk jatuhkan Islam? Tanya belaka. Semalam kan ada satu kes kan di Mahkamah Persekutuan. Semua tahu ni, sekarang ni dunia tak ada sempadan. Kan? Adalah orang Islam sendiri yang bawa ke Mahkamah Persekutuan untuk batalkan undang-undang syariah Kerajaan Negeri Kelantan. Contoh, semalam orang Islam sendiri ni, bukan orang bodoh-bodoh, bukannya orang tak pandai, orang cerdik. Ni Allah akan tanya balik, kecerdikan kamu tu digunakan untuk apa? Sebab cerdik tu nikmat. Cerdik ni bukan sebab kita dapat, bukan kita cari. Cerdik ni anugerah Allah. Ya. Jadi ke mana guna? Semua tu Allah akan tanya. Jadi kita alhamdulillah, malam ni insya-Allah alhamdulillah kita gunakan nikmat yang Allah beri ni, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat masa yang lapang, dengan nikmat dengan nikmat macam-macam ni kita ada kat sini. Alhamdulillah, inilah yang terbaik. Ya, jadi kalau ditanya oleh Allah pada hari ini, pada waktu ini, sekian harinya kita ada sedang menggunakan nikmat Allah ke arah mengagungkan Allah, insya-Allah. Tu dia. Alhamdulillah. Insya-Allah malam ni kita sambung dalam bab sabar dan pemaaf. Kita dah baca dulu. Malam ni insya-Allah kita banyak cerita sikit malam ni. Ya. Dalam bab ni. Baik. Kitab ni tuan-tuan, kalau masjid nak, tapi dah nak habis dah ni, dah separuh dah ni. Kalau nak boleh beritahu ya. Saya baru ni banyak yang tempat yang saya mengajar tu order. Tak, kalau nak beli di kedai tak jumpa dah. Nak cari di kedai payah. Ya, saya rata cari sampai ke Kanjang, saya cari sampai ke Bangi tak dapat. Tapi alhamdulillah ya, ada seseorang, Allah mudahkan jumpa dengan seseorang yang carikan saya, mudah saya dapat. Ya. Ada beberapa tempat yang jemaah cari tak dapat. Tapi takdirnya Allah mudahkan dapat. Jadi kalau ada boleh maklum ya, kalau nak kitab lah ya. Tapi kena order lah. Baik, Islam melarang mengumpat mencaci. Ni memang larangan lah ya. Melarang kita mengumpat mencaci yang dilakukan oleh orang yang sedang bertengkar, orang yang berselisih faham ya, yang bersoal jawab ni ya, yang bertelingkah ya, mula slow, mula sikit, kemudian panas, maka keluarlah perkataan buruk, maka keluarlah tuduhan buruk. Islam larang, tak boleh ya. Banyak yang telah terjadi pertengkaran seperti itu menjatuhkan kehormatan pihak yang dipandang sebagai lawan. Akhirnya maka didedahkan aib ya. Mungkin aib tu ada, maka diceritakan balik aib lawan. Sebab apa? Sebab dah mula kepanasan, marah. Sedangkan aib tidak boleh didedahkan ya, walaupun kita tahu, kita tak boleh dedahkan ya. Tu perbuatan dosa yang berat itu tidaklah lain hanya kerana orang yang bersangkutan telah dikuasai oleh marah sehingga hilangnya akhlak ya. Kenapa kita akan meluahkan kata-kata yang buruk? Kenapa kita akan meninggi suara, kita menengking sebagainya? Sebab tengah marah. Mana ada orang marah cakap lembut? Kan, mana ada orang marah bukan main sopan santun lagi dia cakap ya? Bergaduh, tak ada. Pertengkaran seperti itu dosanya akan dipikul oleh orang yang mulakan dulu. Siapa yang mulakan pertengkaran, kemudian dia mula dengan kata-kata buruk, orang itulah yang mula berdosa. Nabi kata al-mustabbani ma qala ya, fa'alal badi minha hatta ya'tadiya al-mazlum. Dua orang yang sedang bertengkar
mula caci mencaci. Ya, masing-masing mula caci, maki orang satu sama lain. Ya. Jadi mereka ni apa mereka cakap tu, mereka akan dapat. Dia cakap kamu ni bodoh, dia dapat. Ya, Nabi kata dua orang yang mula bertengkar, lepas tu dia mula memaki. Yang dia maki tu dia dapat. Bukan orang tu dapat. Ya. Dia maki orang kata buruk, yang buruk tu pergi kepada dia. Dosanya dipikul lebih dulu oleh orang yang mula, kan? Makian tadi, yang mula bertengkar tadi, orang tu mula dulu. Orang tu yang akan mula berdosa dahulu. Kemudian kalau orang yang kedua dia balas makian tadi, maka dia pun akan berdosa. Ya, maknanya kalau bertengkar, kita tak setuju, tiba lawan kita mula mengata dengan kata-kata pedas, kalau kita diam, kita selamat. Dia berdosa. Ya, tapi kalau kita mula menjawab, lebih hebat lagi, maka samalah berdosa. Jalan yang paling baik untuk menyelamatkan diri dari pertengkaran seperti itu ialah kuatkan diri dengan kesabaran dan suka beri maaf. Setiap orang tentu merasa tidak senang apabila orang lain menyerangnya atau menyerang orang yang disukainya. Apabila melihat ada balasan untuk balas, dia akan segera mengambil tindakan. Kita dari segi normal kita, kalau orang maki kita, orang marah kita, kita akan rasa, kita akan mudah rasa hati. Kita akan mudah nak rasa apa? Nak rasa balas. Bukan sekadar marah kat kita, marah dekat orang yang kita sayang pun kita akan rasa panas. Dia tak maki kita, dia maki orang lain. Kita pun mula marah. Kan? Jadi itu. Akan tetapi ada jalan yang diridai oleh Allah, bahkan lebih menunjukkan kebesaran jiwa dan tingginya peri kemanusiaan seorang. Hendaklah orang itu menahan kemarahannya agar jangan sampai meledak dan membalas. Islam suruh kalau dah mula ada yang tinggi suara, kita tahan. Kita bersabar. Sebaiknya dia berfikir bahawa memaafkan orang yang berbuat tindak baik terhadap dirinya merupakan salah satu cara bersyukur kepada Allah dan serahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya kalau kita berhadapan situasi itu, gunakan diri kita. Biar dia marah. Yang marah tu dia yang mendapat kemurkaan. Kita tak nak kita terlibat. Kita pun dihukum dengan kemurkaan Allah. Satu riwayat, ya. Hadis sini jadi kepada sahabat. Hadis ni tak semestinya pada Nabi SAW. Hadis ni apa yang berlaku pada sahabat juga dikira sebagai hadis, ya. Baik, terjadi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia khalifah. Maksudnya Nabi SAW dah wafat, Abu Bakar pun dah tak ada. Umar sebagai khalifah. Satu hari ada seorang Arab, ya, nama dia Uyainah bin His. Uyainah bin His ni dia daripada luar, dia bukan daripada duduk di Madinah, daripada luar. Uyainah ni datang ke Madinah jumpa anak saudara dia, Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ni anak saudara dia bekerja sebagai orang yang rapat dengan Sayyidina Umar, sebagai rapat dengan Amirul Mukminin. Macam kita zaman sekarang ni sebagai PA lah, macam itulah. Sebagai PA kepada YB. Maknanya rapat, dekat. Ya, dia boleh bercakap kepada Amirul Mukminin, pada khalifah ketika itu. Ketika dia datang ni, ketika itu Sayyidina Umar tengah berkumpul bersama dengan orang yang hafal Al-Quran. Sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, Sayyidina Umar ada kat situ, tengah berkumpul. Jadi Uyainah bila dia jumpa anak saudara dekat luar, tengok Sayyidina Umar ada, dia kata pada anak saudara dia, boleh tak saya nak jumpa Amirul Mukminin kejap. Anak saudara, bila pak saudara minta, dia kata pergilah jumpa. Boleh, nanti saya jumpa dengan Amirul Mukminin, beritahu pak cik nak jumpa. Jadi dapat kebenaran, dia pun jumpa. Bila Uyainah jumpa, dia masuk jumpa Umar, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dia kata, wahai Ibnu Khattab. Ya, dia panggil Ibnu Khattab dia. Sedangkan dari segi, kalau kita kata protokol lah, kena panggil Amirul Mukminin. Sebab itu gelaran untuk khalifah. Ya, tiba-tiba kau ni bukan siapa-siapa. Ya, ni adalah orang biasa, tiba-tiba bercakap dengan perkataan yang tidak hormat. Dia kata, wahai anak Khattab. Ya, wahai Ibnu Khattab. Okey?
Demi Allah, dia kata, engkau tidak memberi apa-apa pun kepada kami dan engkau tidak memerintah secara adil. Ya, ni orang yang agak ada masalah sikit. Ya, masuk dia cakap dengan khalifah dengan perkataan tuduhan. Bukannya kata yang benar, kata tuduhan. Ya, dia kata kamu yang ni sebagai khalifah, kamu ni tak beri apa-apa pun manfaat pada kami ni. Kamu pun merintah pun tak adil. Macam tu. Maka Umar masa tu dengan sahabat-sahabat dia tersinggung. Dan Umar marah. Umar kita tahu, dia orang yang sebelum Islam tu sangat bengis. Ya, dia orang yang kira kalau tak suka dia lepas je. Jadi masa itu bila disebut kata-kata tu oleh orang yang datang, ya, macam tu, dia marah dan nak menumbuk lah. Kira nak pukul lah. Sebab kalau dia pukul memang tak terlawan dah orang ni. Ya. Masa tu juga Al-Khur tadi, anak saudara tadi yang PA pada Sayyidina Umar tadi, dia kata ya Amirul Mukminin, dia kata. Ya Amirul Mukminin, sabar. Ingat tak apa yang Allah pesan? Ingat tak apa yang Allah pesan? Allah pesan dalam Al-Quran. Khuzil afwa. Ayat ni, ya, ada ayat Quran dalam surah tak silap surah Al-A'raf ke surah, ya. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Allah kata sebarkan, beri kemaafan. Orang buat cara tak baik, Allah kata khuzil afwa, beri kemaafan. Ya. Wa'mur bil urfi, jangan, dan juga suruh orang, ajak orang buat baik. Ajak orang yang tak baik tadi kat kita, ya, buat benda tak baik, kita ajak dia buat baik. Wa'arid 'anil jahili, dan jangan peduli orang-orang yang bodoh macam ni. Allah sebut. Ya, bila ada orang perangai tak baik, ni orang yang tidak cerdik. Orang tak cerdik. Jadi Allah kata wa'arid 'anil jahilin, jangan peduli. Jangan peduli orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tak cerdik ni. Jangan peduli. Dia nak cakap apa pun lantak dia. Itu. Jadi apabila Sayyidina Umar dengar ayat yang dibacakan oleh Al-Khur ini, Sayyidina Umar tak jadi nak pukul Uyainah, dan dia pun tunduk kepada apa yang dibaca oleh Al-Khur tadi. Ya. Ada dalam kitab hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang kisah ini. Walaupun kisah ini bukan berlaku pada Nabi SAW, berlaku pada sahabat, tapi dinukilkan dalam kitab hadis Imam Al-Bukhari. Kenapa Umar marah? Khalifah Umar marah kerana Uyainah ni orang Badui. Orang daripada luar, orang Badui. Orang Badui memang kasar lah. Ya? Dia marah sebab Badui ni, Uyainah ni, mulut dia laser. Mulut dia celupa. Kita pun, kalau orang celupa dengan kita tak suka. Kalau orang celupa dengan kita tak suka, kenapa kita pula bermulut celupa? Kenapa pula kita mesti celupa? Itu. Jadi Sayyidina Umar tu, satu, dia marah sebab mulutnya celupa, jadi menyebabkan Umar hampir nak pukul dia. Jadi dia datang pula, Uyainah ni datang daripada jauh, kemudian dapat peluang jumpa khalifah. Bukan senang. Kan, kita nak jumpa bukan senang. Tak, ini Sayyidina Umar bagi ruang boleh jumpa. Dah jumpa, bukan nak sebut dengan perkataan yang baik, tapi dengan perkataan yang buruk. Ini, ya. Jadi ini menyebabkan Umar marah. Setelah Al-Khur memberitahu bahawa Uyainah itu orang bodoh, Khalifah Umar membiarkannya pergi dengan selamat. Ya, nak beritahu tadi. Baik, terdapat sebuah hadis sebagai berikut. Wa man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunfidha, da'ahu Allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu ayyal khuri'in ma sya. Riwayat Imam Abu Dawud. Barang siapa yang menyimpan marah, ya, barang siapa yang marah tapi dia pendam, dia tahan, dia tak luahkan marah tu, ya, kemudian dia sanggup buangnya. Dah dia marah, kemudian dia lupakan. Pada hari kiamat, ya, dia akan dipanggil lebih dahulu daripada manusia yang lain. Ya, pada kiamat dia dulu akan dapat fast track, fast lane untuk segala urusan
di akhirat tu dia akan dapat dulu. Nabi kata, ya. Dan diperseliakan bila dia dah clear semua, dia akan boleh pilih mana dulu bidadari yang dia nak. Dia dapat dulu. Kita yang tak mudah, yang tak tahan marah ni, dapatlah yang dah reject. Ya. Baik. Ubadah bin As-Samit meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ala unabbiukum bima yusrifullahu bihil bunyana wa yarfa'ud darajat. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala ta'lumu ala man jahala 'alaika wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man harramaka wa tusalli man qata'aka. Hadis riwayat Imam At-Tibrani. Maukah kalian, Nabi kata, aku beritahu tentang sesuatu yang digunakan Allah untuk memperkukuhkan bangunan dan meninggikan darjat. Kita kalau buat bangunan, buat masjid ni, apa benda yang nak menguatkan dia? Ya, Nabi kata, nak tak kalau aku beritahu ada sesuatu petua, ada sesuatu bahan yang kalau kamu guna untuk bina bangunan itu akan jadi sangat kuat. Bangunan itu akan jadi sangat kukuh. Ya. Dan juga dia akan meninggikan kedudukan. Para sahabat jawab, nak ya Rasulullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hendaklah engkau sabar menghadapi gangguan orang bodoh. Ya. Hendaklah sabar menghadapi gangguan orang bodoh. Maksud Nabi bangunan itu ialah bukan bangunan fizikal ini. Bangunan itulah yang kita dirikan untuk diri kita. Macam mana nak kita ni jadi orang yang kuat, ya? Orang yang teguh pendirian, siapa bagaimana? Nabi kata, ya, naklah kita bila berhadapan dengan orang yang bodoh, kita janganlah cepat ambil hati. Jangan cepat tersinggung, jangan cepat membalas. Maafkan orang yang berbuat zalim pada kamu. Kalau ada orang nanya kita, ya, buat dengan sesuatu tak baik, kalau kita boleh memberi kemaafan, itu lebih baik. Ya, kita payah. Kita biasa berdendam. Kita maaf tapi berdendam. Ya, tak. Nabi kata kalau kita boleh maaf dan lupakan, itulah yang lebih baik. Kamu memberi kepada orang yang tidak mahu memberi kepadamu. Ya. Orang yang kita minta tolong, dia tak nak tolong, tapi kita bila dia minta tolong, kita tolong. Ini satu lagi cara ni. Kan? Kadang kita tak boleh. Dulu aku minta tolong, kau tak nak tolong. Sekarang rasakan. Tu kita. Tapi Nabi ajar sebaliknya. Bila kita minta tolong, dia tak nak tolong, tapi bila dia minta tolong, kita boleh tolong lagi. Inilah orang yang kuat, ya, dari segi membina jati diri dia. Dan memulihkan hubungan dengan orang yang memutuskan denganmu. Orang yang bergaduh, yang masa muka kita tak nak tegur kita, tapi kita yang pulihkan. Bukan dia, kita. Dia yang buat hal, dia yang jadi penyebab, kemudian putus hubungan, tapi kita tidak berdendam, kita berlapang dada, kitalah yang pulihkan balik, kitalah yang tegur, kitalah yang buat baik. Inilah orang yang terbaik. Seperti mana kata Nabi, ya. Orang yang berakhlak baik, Allah Ta'ala akan memberikan balasan syurga sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran. Ya, dalam surah Ali Imran Allah sebut macam mana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segeralah kamu, cepat-cepat kamu segera mendapatkan keampunan Allah, yang mana bila kamu dapat keampunan Allah itu, kamu akan diberi syurga. Segera dapatkan keampunan Allah kata. Allah kata, ya, cepat-cepat dapatkan keampunan Allah, sebab kalau kamu dapat keampunan Allah, Allah akan bagi syurga. Syurga tu saiz dia luasnya antara langit dan bumi. Saiz syurga untuk kita. Ya. Siapa dia? Dan mudah-mudahan kamu akan tergolong sebagai orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ya. Di situ kita akan tergolong orang yang bertakwa. Siapa dia? Allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz. Iaitu orang yang dia boleh menafkahkan, beri sedekah, beri sumbangan ketika mana dia senang ataupun susah. Dia senang dia bagi, ketika dia mewah dia bagi, ketika dia susah pun tetap dia bagi. Ya, senang susah tetap dia nak bagi sumbangan untuk agama. Wal kaziminal ghaiz, dan juga orang yang boleh menahan marah. Ni Allah kata, siapa yang boleh, yang segera dapat maghfirah tadi, yang boleh dapat syurga tadi, iaitu orang yang boleh menahan marah. Bila nak marah dia tahan.
Ya, dia tahan. Betul? Nak tahan marah, kalau berdiri Nabi suruh duduk. Kita tengah berdiri cekak pinggang, marah, kita nak kendurkan marah kita duduk. Kita ambil kedudukan yang rendah, duduk. Duduklah. Insya-Allah kemarahan itu akan kendur. Kalau tengah duduk tu marah, carilah tempat-tempat baringlah. Kita berbaring. Jarang orang baring orang marah tengah baring. Kan? Orang baring-baring tu marah. Kalau marah tu lain tu. Dan juga Nabi suruh marah tu umpama api. Umpama api. Marah ni umpama api. Sebab apa? Ketika marah tu mata jadi merah, urat-urat timbul. Api ni macam mana nak padam? Padam je lah dengan air. Jadi bagaimana? Nabi kata, bila kita tengah marah, ambillah wuduk. Mudah-mudahan dia mengendurkan kemarahan. Ini kalau bagi orang yang tengah sangat marah. Ni kita nak tadi wal kaziminal ghaid, nak menahan marah. Bukan senang. Wal afina 'anil nas, dan orang yang boleh memberi kemaafan kepada siapa saja. Orang buat macam-macam kat dia, cerita macam-macam tentang dia, buruk macam-macam tentang dia, dia memberikan kemaafan. Tak ada rasa dendam, tidak ada rasa menyimpan perasaan tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik. Dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang berbuat baik ini tadi. Baik. Kita tengok ada satu kisah. Ini tadi surah Ali Imran Satu kisah bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan peristiwa yang sangat besar, yang kalau orang biasa macam kita ni tak ada dah. Mesti kita marah, kita dah memang berpatah arang lah kata. Satu kisah bagaimana Nabi SAW memberi kemaafan kepada seorang yang sangat popular di zaman Nabi SAW, namanya Abdullah bin Ubay. Dan tuan ingat siapa dia Abdullah bin Ubay ni? Siapa dia Abdullah bin Ubay ni? Ni adalah orang munafik. Dia adalah seorang ketua yang mempunyai ramai pengikut. Abdullah bin Ubay ni dia orang Khazraj, Bani Khazraj, dan dia adalah antara ketua pemimpin Bani Khazraj. Dia bukan orang biasa-biasa. Dia ni orang bangsawan. Sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, dia dah rasa diri dia sebelum Nabi datang, tidak menjangkakan Nabi SAW akan datang ke Madinah. Ketika itu Aus dan Khazraj dah cuba berbaik. Khazraj ni dah memang bergaduh lama, dah cuba berbaik dah. Jadi ketika itu bila nak baik, nak lantik seorang ketua, kena ada seorang ketua. Antara yang menjadi calon ataupun disebut-sebut akan jadi ketua ni siapa dia? Abdullah bin Ubay. Sebab dia orang yang berpengaruh. Dia ada karisma dia. Dia ada ketokohan tu ada. Tapi bila Nabi SAW berhijrah, orang lantik Nabi SAW menyebabkan dia frust. Dia kecewa. Dia tak boleh nak tunjuk penentangan. Sebab masa itu orang semua pergi ke arah Nabi. Orang Arab ketika itu, sama ada Aus dan Khazraj, semuanya menuju ke arah Nabi. Tak peduli dah orang lain. Jadi kalau dia nak tunjukkan penentangan, tak suka pada Nabi, dia akan hilang pengaruh. Ini. Kalau dia kata dia tak nak ikut, tak iktiraf Muhammad ni, Nabi SAW, dia akan disisihkan. Jadi menyebabkan dia bagaimana? Dia pun ikut arus. Dia menunjukkan seolah-olah dia pun menyokong, dia pun suka pada Nabi. Tapi sebenarnya hatinya dah bengkak dah. Hatinya dah mula simpan, tidak suka dengan apa, sebab dia dah frust. Peristiwa berlaku satu peristiwa. Nabi SAW ni, kalau Nabi keluar ke mana-mana dalam jangka tempoh yang lama, sama ada perniagaan ke, ataupun urusan apa-apa, ataupun peperangan, Nabi akan pilih seorang isteri dia. Beberapa orang isteri Nabi akan buat undian untuk siapa isteri dia yang akan ikut Nabi, teman. Satu peperangan berlaku satu peperangan,
Nabi nak keluar, maka Nabi buat undian. Yang terpilih ketika itu Sayyidatina Aisyah. Undian kena pada Aisyah. Jadi Nabi pun bawa Aisyah. Bawa pergi sebagai peneman, sebagai penyedia keperluan Nabi SAW, apa semua. Ya. Memang dalam peperangan Nabi akan bawa kaum wanita juga. Sebab mereka ni akan bantu. Dari segi penyediaan keperluan makanan, perubatan, ya, orang tenaga-tenaga muslimat ni penting. Selesai peperangan tersebut, Nabi balik. Nabi bergerak dengan sahabat dalam kumpulan siang. Bila petang Nabi akan bila sampai waktu petang, Nabi akan berhenti berkemah. Berehat. Malam berehat. Satu, ke dalam perjalanan tu sampai dah dekat dengan Madinah dah. Dah hampir dah. Tapi kalau sampai malam. Dah sampai satu tempat, dah dekat dengan Madinah, petang. Dah petang dah. Jadi Nabi kata kepada sahabat, kita berkemah sekejap sini. Berkemah. Ya. Dah sahabat bersiap apa semua, berkemah apa semua, ingat semua menyangka akan rehat situ. Tiba dah gelap sikit, Nabi kata kita bergerak sekarang sebab dah dekat dengan Madinah. Kita bergerak sekarang, kita balik dah, tak payah tidur sini. Ya? Kita teruskan perjalanan. Aisyah ni bila dia ikut dengan Nabi, Nabi akan letak dia dalam satu bekas. Dan satu bekas yang letak belakang unta tu. Yang tutup tu. Biasa ada bakul dia yang bertutup. Bila unta tu turun kaki, sahabat-sahabat akan angkat macam tandu tu. Angkat tapi bertutup, tak nampak. Angkat, letak di bawah. Turun kepada unta. Rupanya ketika Nabi berhenti dengan sahabat-sahabat ni, tandu yang diduduki oleh Aisyah tadi letak di bawah, Aisyah keluar. Aisyah keluar buang hajat. Dia buang hajat jauh. Dia tak depan orang, jauh. Dia pergi balik-balik bukit. Dah selesai, dia nak balik. Nak balik ke tempat kemahan tadi. Dalam nak balik tadi, dia perasan dia punya rantai leher dia cecil Aisyah. Jadi dia patah balik dekat tempat yang dia tadi dia cari, jumpa. Ya. Rupanya Nabi SAW dengan sahabat tadi, Nabi kata kita gerak sekarang. Nabi tak cek, Nabi tak tengok Aisyah. Ya. Sahabat-sahabat tadi tak perasan Aisyah keluar. Jadi bila Nabi kata bergerak, dah berkemas, angkatlah tu tandu tadi tu, letak belakang unta. Sahabat tak perasan sebab Aisyah ni kecil. Aisyah ni badan dia kecil je. Dia ringan. Jadi dia ada ke tak ada, lebih kurang je, tak rasa apa. Tak perasan, jadi angkat dan jalan, bergerak. Ya, bergeraklah balik menuju ke Madinah. Aisyah tadi bila dia dah selesai tadi, dia jumpa rantai tadi, dia keluar, dia sampai kat tempat tu, tengok tak ada orang dah. Dah kosong dah. Ya, dia dah kosong. Jadi Aisyah pun cuba panggil. Ada tak siapa-siapa lagi? Hari dah senja. Hari dah gelap. Ya. Jadi Aisyah tadi dah risau apa, dia cari-cari, dia tutup badan dia apa semua. Ya. Ketika itu dah ayat tentang hijab atau tutup aurat tu dah turun. Sebelum tu kaum muslimat ni, mereka ni masih lagi buka tunjukkan muka apa semua. Ya, dikenali. Tapi bila turun ayat tu, mereka pun pakai tu. Ya. Kita panggil niqab tu. Ya. Aisyah tadi duduk situ, tutup badan dia sebab angin apa semua ni, sampai tertidur. Tertidur di situ. Kebetulan rupanya ada seorang sahabat yang sama macam Aisyah, tercecil. Ya, Safwan bin Safwan bin Mi'tab. Ya, macam itulah bukan nama dia. Rupanya Safwan tadi pun dia pun lambat juga. Dia sampai tengok dah tak ada orang dah. Dari jauh dia nampak ada satu bentuk orang tengah tutup badan. Duduk macam tu. Ya, dari jauh dia datang.
Bila dia dekat je, walaupun Aisyah ni dah tutup ni, dia perasan rupanya Aisyah, maka dia pun menjerit. Dia terjerit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata. Ya? Dia jerit. Dia perasan ini Aisyah. Sebab sebelum ayat tentang nikah ni dia kenal sangat Aisyah. Ya, umur pun lebih kurang baya-baya je. Jadi bila Safwan ni tengok Aisyah tadi ni, dia pun tarik unta dia. Safwan ni ada unta, dia tarik unta dia, dia turunkan unta tu, dia tak bercakap. Aisyah kata selain daripada dia menjerit tadi, Safwan tidak mengeluarkan apa-apa perkataan. Senyap, kami tidak bercakap walaupun sebatang. Jadi bila unta tu datang tadi, Aisyah faham, duduk atas belakang unta, Safwan pun tarik. Dan tidak memandang belakang, tidak bercakap, balik tarik, ya. Sampai di Madinah hari dah siang. Sampai Madinah hari dah siang, ketika itulah, ya, dilihat oleh penduduk Madinah, maka keluarlah berita bahawa Aisyah telah buat perkara buruk dengan Safwan. Siapa yang memulakan cerita? Abdullah bin Ubay. Dia jumpa orang, dia cerita. Jumpa orang, dia cerita. Dan antara yang terpedaya dengan Abdullah bin Ubay ni ialah sahabat-sahabat daripada kaum mukminin. Orang-orang Islam sendiri yang rapat pun percaya. Menjadi percaya. Dalam surah An-Nur, ya. Surah An-Nur ayat 10 sampai ayat 19 cerita bab ni je. Cerita bab macam mana kisah ni. Dan juga Allah pandukan kenapa orang mukmin boleh tertipu dengan ni. Ya, kemurkaan Allah. Maka heboh. Aisyah bila sampai balik tu dia demam. Dia demam. Ya. Nabi bila tersebar cerita ni, Nabi pun jadi keliru. Nabi pun jadi, sebab tak tahu betul ke tidak. Ya. Aisyah kata bila dia demam, Nabi datang jumpa dia, nampak sangat sikap Nabi tu berbeza. Nabi hanya masuk jumpa Aisyah, tanya apa khabar. Khabar dia, macam mana hari ni keadaan. Lepas tu keluar. Tak ada dah macam kebiasaan, kemesraan tak ada. Ya. Aisyah rasa dia ni tidak dipercayai. Sampai Nabi pun tak percaya. Nabi SAW, sebab peristiwa ni berlaku selama sebulan. Sebulan tu tak ada petunjuk. Allah tak turunkan ayat Al-Quran sebagai nak menceritakan apa yang berlaku. Jadi sebulan itu semua orang mengata tu. Aisyah minta balik kepada rumah ayah dia. Jadi Nabi pun hantar balik, duduk rumah Abu Bakar. Ya. Nabi SAW panggil sahabat, minta pandangan sahabat. Nabi panggil Usamah bin Zaid dan juga Ali bin Abi Talib. Tanya sahabat macam mana nak buat, adakah perlu diceraikan Aisyah? Sahabat tak macam tu. Ya, Usamah kata, ya Rasulullah, Aisyah ni orang baik. Ya, saya yakin Aisyah ni orang yang baik dan tak mungkin dia akan buat perkara tak baik. Ali kata apa? Ali kata, ya Rasulullah, carilah perempuan lain. Lebih kurang macam itulah. Perempuan cari perempuan lain lah. Ya, maknanya suruh cerai. Carilah perempuan lain. Kalau nak jalan kita, kalau ada yang menang kita tolong. Ni. Ya. Sampai tak macam tu. Punya dahsyatnya fitnah. Fitnah tentang perbuatan buruk yang tidak dilakukan. Ya, sebulan Aisyah sakit. Menderita dan juga ketika itu, ya, maruah orang Islam jatuh. Nabi panggil semua sahabat-sahabat daripada kaum Aus, kaum Hazrat datang berkumpul. Ketika dalam keadaan dah hampir sebulan, keadaan yang makin tak parah ni, fitnah tu makin dahsyat, Nabi panggil, kumpulkan orang-orang Islam. Nabi tahu yang mulakan cerita ni siapa? Abdullah bin Ubay. Tapi tak pasti sama ada betul ataupun tak betul. Nabi tanya Aisyah, Nabi kata Aisyah, kalaulah kamu Nabi kata Aisyah, sekiranya kamu tidak melakukannya, itu satu nikmat kepada kamu. Tetapi sekiranya kamu melakukannya, kamu kena bertaubat. Apa maksud Nabi? Kan? Maknanya Nabi tidak ketika itu tidak masih curiga. Aisyah. Nabi kumpul sahabat-sahabat, ya? Nabi kata,
Siapa yang akan menyokong aku untuk berhadapan dengan peristiwa ini? Nabi mula macam itulah lebih kurang. Ya. Seorang pembesar daripada kaum Aus. Ya, Sa'ad nama dia. Dia bangun. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya yang akan menyokong kamu Rasulullah. Kalaulah yang buat fitnah ni daripada orang Aus, saya sendiri yang akan tebas leher dia." Tu kata. Kalau dia daripada kaum Khazraj pun saya akan pergi. Kaum Aus dengan Khazraj ni baru baik, bergaduh punya lama. Bila dia sebut macam tu, orang Khazraj terasa hati. Bangun pula pemimpin kaum Khazraj, ya, pembesar dia bangun. Dia kata, ya, kalau kamu cuba sentuh siapa-siapa orang Khazraj, kamu berhadapan dengan kami. Berlaku ketegangan. Hampir nak bergaduh balik. Nabi nak minta bantuan, minta sokongan, tapi nampak macam masing-masing ni. Maka Nabi pun naik atas mimbar masjid Nabi. Nabi pun begitu, tengok, seru, panggil, ya, wahai semua orang Islam semua. Nabi menyebut ketika tengah hangat ni, masing-masing dah mula bertengkar ni, Nabi seru-seru banyak kali, baru mereka diam. Bila mereka diam, Nabi pun tak cakap apa, diam. Ya. Kemudian Allah turunkan ayat Quran dari surah An-Nur ayat 11. Allah kata apa? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum min maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang yang bawa berita tentang yang buruk ni, berita dusta ni, bila Allah sebut itu maknanya bersih Aisyah. Allah kata sesungguhnya orang yang bawa cerita yang bohong ini dari kalangan kamu je. Ya, daripada kalangan kamu. Janganlah kamu tuju kepada ahli keluarga Abu Bakar, sebab Aisyah nak Abu Bakar. Janganlah kamu menyangka berita yang bohong tadi tu buruk untuk kamu, tetapi sebenarnya ialah baik untuk kamu. Baik kenapa? Sebab Allah akan tinggikan darjat orang yang sabar ketika difitnah. Allah akan berikan Allah akan balas dengan balasan yang terbaik di akhirat. Itu makna Allah kata, jangan kamu sangka dunia ni kamu difitnah, kamu rasa kamu buruk. Tak, kamu akan mendapat kebaikan di akhirat. Bahkan dia adalah baik untuk kamu. Tiap-tiap seorang antara mereka tiap-tiap seorang antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Orang yang menyebar fitnah ni tadi, Allah kata akan diberikan balasan. Tuan-tuan, fitnah ni bukan benda kecil. Fitnah ni bukan berdosa orang yang mulakan fitnah tu. Fitnah ni siapa yang menyalurkan fitnah tu semua berdosa. Ya? Kita dapat berita, sekarang ni zaman viral. Dapat berita, sepatut sebagai orang Islam berita tu kena mati kat kita, berhenti. Tapi kalau dapat berita, kita pun sama menyebarkan, kita tak pasti betul tak betul. Kalau fitnah, kita berdosa. Ni Allah kata, ya, orang yang terlibat dengan peristiwa fitnah ni, yang sebar, yang buat cerita, yang sebar ni, semuanya akan dapat balasan. Ya, siapa yang ambil bahagian, dia akan dapat balasannya. Ya, dia menyiarkan antara mereka, dia akan beroleh seksa yang besar di hari akhirat. Bila turun ayat ni, maka Nabi pun dengan senyum, dengan rasa gembira, rasa lapangnya, ya, menunjukkan bahawa Allah telah membersihkan Aisyah. Aisyah kata dia bila turun ayat ni, dia rasa dia tak sangka langsung. Sebab dia ni orang biasa, dia bukan Nabi. Tapi Allah turun ke ayat Quran nak bersihkan dia. Langsung tidak menyangka, dia kata. Ya. Apa yang berlaku pada Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay selepas itu dia jatuh sakit. Ya, dia jatuh sakit. Dia menderita kesakitan, kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Mati dia. Bila dia mati, anak Abdullah bin Ubay datang jumpa Nabi SAW. Ni nak tunjuk bagaimana Nabi difitnah, tapi Nabi tak berdendam. Anak Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi SAW, jumpa Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, ayah saya dah meninggal dunia. Saya bagi pihak keluarga, saya nak minta, ya Rasulullah, maafkanlah dia. Maafkanlah kesalahan dia. Apa-apa yang dia buat pada Rasulullah, maafkan dia. Apa kata Nabi? Nabi kata, saya maafkan dia. Nabi kata, saya maafkan. Ni. Ya.
Nabi maaf, Nabi bukan dengan mulut saja. Maaf Nabi dengan hati. Kita belum tentu. Kita maaf memang maaf, tapi hati tak. Maaf ni mulut sebab nak menyedakkan masa tu je, tapi hati menyimpan. Tak, Nabi maaf sungguh. Nabi maaf sungguh. Kemudian bila dah macam tu, anak dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi jubah kamu ya Rasulullah, sebagai satu penghormatan pada ayah saya ni, bagilah jubah kamu tu untuk saya, untuk kami kapankan ayah ni dengan jubah. Minta. Nabi bagi, ambil. Ya, Nabi bagi. Tu. Nak tunjuk bahawa Nabi tak berdendam. Kalau kita tak ada dah. Nak bagi apa lagi kan? Kemudian anak dia minta yang ketiga, ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah supaya Allah ampunkan ayah saya. Ya, ni Abdullah bin Ubay ni. Ya. Yang sangat memusuhi Islam, walaupun dia ikrar, dia kata dia Islam. Dia kata dia Islam, dia beramal dengan amalan Islam. Abdullah bin Ubay sembahyang, puasa semua buat. Bahkan masjid pun dia buat. Tapi sangat memusuhi Islam. Anaknya minta, ya Rasulullah, tolonglah doakan, mintakan keampunan pada Allah. Dan Nabi SAW betul doakan. Nabi tadah tangan berdoa supaya Allah ampunkan Abdullah bin Ubay. Maka Allah turunkan ayat Quran. Allah terus turunkan ayat Quran, tegur Nabi, istaghfir lahum aw la tasfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Surah At-Taubah. Allah kata, Allah tuju pada orang munafik. Allah kata, ya, sama saja engkau minta ampun untuk mereka ataupun engkau tak minta ampun pada mereka pun, ya, jika engkau minta ampun untuk mereka ni sampai 70 kali pun, Allah kata ni, ya, kalau kamu minta ampun untuk mereka ni 70 kali pun, Allah tak akan beri keampunan. Macam tu. Jarang kita dengar Allah tolak permohonan Nabi. Ya, jarang kita dengar Nabi minta Allah tolak. Ini direct Allah tolak. Allah kata, kalau kamu minta ampun ke kamu tak minta ampun, kalau kamu minta ampun untuk dia 70 kali pun, Allah tak akan beri keampunan. Ya, fala yaghfirallahu lahum. Allah tak akan beri keampunan pada mereka. Ya. Yang demikian itu kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Ni berat ni. Maknanya kita sebut minggu dulu tentang orang munafik, berat. Sebab orang munafik ni tak ada keampunan. Ya, orang yang hatinya tidak suka pun pada Islam, hatinya tidak jatuh kepada Islam, hanya nampak dari segi luaran saja. Ya, nampak dari segi amalan saja macam Islam, tapi hatinya tak ada. Maka Allah kata, Allah tidak beri keampunan. Allah tidak berikan ganjaran dengan apa yang dia buat. Sama macam orang kafir dia. Tidak ada nilai dari segi ibadah. Dan dalam akhir sekali kita ambil antara yang terpedaya dengan yang terima cerita tentang Aisyah ni, yang percaya dengan fitnah ni, ialah salah seorangnya adalah kaum kerabat Abu Bakar sendiri, anak saudara Abu Bakar, sepupu Aisyah. Ya, nama dia Mistah bin Mistah bin Utai, saya pun tak ingat nama dia. Mistah lah nama dia, lebih kurang, ya. Mistah ni, dia ni kerabat, kaum keluarga dekat dengan Abu Bakar. Dia pula bukan orang senang. Dia ni orang susah. Jadi Abu Bakar boleh kata tiap-tiap bulan akan salurkan perbelanjaan, bagi belanja, bagi modal untuk dia hidup, perbelanjaan. Ya. Tapi dia percaya, dan dia antara orang yang bawa cerita ni. Sama-sama dia pelekehkan Aisyah. Ya, dia orang yang mempelekeh, sampai mak dia pun tak suka dengan dia. Mak dia pun kutuk dia, sebab dia orang yang menyampaikan cerita yang tidak betul ni. Masa tu malah tidak ada petunjuk daripada Allah. Ya, tetapi bagi orang yang beriman, yang yakin kepada Nabi SAW, mereka takkan percaya. Tapi ni anak saudara Abu Bakar percaya tentang ni, dia sebar. Selepas turunnya ayat Al-Quran ini, maka Abu Bakar stop, terus berhenti, tak bagi lagi bantuan.
saraan bulanan tu tak diberi lagi. Abu Bakar kata, saya selepas ni takkan bagi lagi kat dia. Patut tak patut Abu Bakar buat macam tu? Ni sebab orang tu, dia pun antara orang yang percaya dan juga bawa cerita tentang buruk. Tapi Allah tak suruh macam tu. Allah turun ayat Al-Quran tegur Abu Bakar pula. Wala ya'tadi ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang yang berharta serta lapang hidupnya daripada kalangan kamu, maknanya Abu Bakar, bersumpah tidak akan mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat ni tadi, dan orang miskin serta orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ini bila turun ayat ni, Abu Bakar faham bahawa ayat tu tegur dia, maka Abu Bakar pun dia turun ayat dia kata, ya Allah ampunkanlah aku, astaghfirullah. Abu Bakar pun bila turun ayat ni, dia tu istighfar. Dia sedar bahawa Allah tegur dia. Dalam kita nak menunjukkan kemarahan, jangan melampau, jangan berlebih-lebih. Kalau patut dapat bantuan, bagi bantuan. Kalau dia dah dapat bantuan, kita jangan sekat, jangan kita potong, jangan kita buat seolah-olah kita ada kemampuan, kita tak nak bagi. Ini teguran Allah kepada Abu Bakar, bukan kepada Abu Bakar semata, tapi pada kita juga. Tak boleh. Jangan kita bila kita biasa keadaan tu, kita tak nak lagi. Tidak lagi memberi sumbangan ataupun memberi bantuan kepada yang berhak. Itu dia. Wallahu a'lam. Berhentilah untuk malam ni. Sekadar tu, mohon maaf lebih sikit malam ni. Sebab saya nak habiskan bab ni lah. Alhamdulillah habis bab yang ke-13, bab sabar dan pemaaf. InsyaAllah kita akan datang bab yang ke-14, iaitu bab pemurah. Mohon maaf salah silap dan sebagainya pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma, wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.